Selamat datang ke Gulanaporia dan ini adalah Bicara Borneo. Hari ini saya nak menceritakan mengenai KK Skybridge yang telah mendapat perhatian warga di Kota Kinabalu di Sabah. Ia mula dibuka untuk khalayak ramai pada awal bulan September ini. Belum buka lagi, KK Skybridge ini menjadi satu isu, menjadi kontroversi apabila tular satu gambar di mana salah satu penghujung KK Skybridge ini yang sepatutnya berhubung ke salah satu shopping mall yang legend di kawasan Kota Kinabalu iaitu Centrepoint Sabah mati di situ sahaja, a dead end, tidak berhubung secara terus, tidak ada pintu masuk ke Centrepoint Sabah. Jadi ramailah warga netizen mengatakan bahawa ini merupakan satu kegagalan projek berkenaan, satu pembaziran dibuat secara sambil lewat. Apatah lagi projek tersebut dikatakan menelan belanja sebanyak 31 juta. Before we look into that issue, mari kita tengok apa sebenarnya KK Skybridge ini. KK Skybridge ini boleh kita katakan sebagai jejantas moden lah. Sebenarnya KK Skybridge ini menghubungkan banyak tempat-tempat yang penting di kawasan Kota Kinabalu seperti warisan kompleks, Oceanus, Asia City, api-api, bukannya Centrepoint sahaja. Dan KK Skybridge ini juga dilengkapi dengan pelbagai fasilities seperti escalator, lift, kios-kios penjualan dan juga sistem penghawa dingin. Jadi dengan adanya kemudahan seperti KK Skybridge ini, ia mudahkan pergerakan dan keselesaan orang-orang di kawasan Kota Kinabalu. Bukan saja untuk penduduk tempatan, malahan untuk para pelancong yang akan datang nanti. Dan isu di mana bahagian yang sepatutnya menghubungkan KK Skybridge dengan Centrepoint telah dijawab oleh pihak yang berkenaan lah. Bahagian untuk menghubungkan Centrepoint dengan KK Skybridge itu adalah di bawah tanggungjawab pihak manajemen Centrepoint, bukannya pihak kerajaan yang menyediakan projek berkenaan. Dan pihak Centrepoint juga telah memberi statement lah bahawa mereka lambat untuk membuat pintu masuk yang menghubungkan ke KK Skybridge ini disebabkan oleh COVID-19 dan akan dibuat pada masa akan datang. Not really an issue lah mengenai KK Skybridge dengan Centrepoint ini kerana ia masih lagi menghubungkan kawasan-kawasan lain kan. Tetapi bukan itu sahaja isu KK Skybridge ini. Tularlah ada satu dokumen menyatakan duit yang diperuntukkan untuk projek KK Skybridge ini sebenarnya 60 juta. Ada yang mempersoalkan mana baki peruntukan ini. Ini yang saya tahulah mengenai projek kerajaan ini. Apabila sesuatu projek nak dimulakan, kerajaan biasanya akan mengeluarkan peruntukan lah. Adakah peruntukan ini digunakan sepenuhnya? Tidak semestinya. Apabila sesuatu peruntukan dikeluarkan, memang mereka akan bagi lebih. Kerana ini memudahkan untuk pihak-pihak yang terbabit untuk membuat sesuatu yang lebih, pengiraan yang lebih terperinci mengenai kos. Revision, kos dan apa semua, barulah mereka mendapatkan nilai yang sebenar lah. Dan lebihan ini kebiasaan untuk projek kerajaan akan dipulangkan balik. Ini normal. Bukan saja projek besar-besaran, malah peruntukan-peruntukan pejabat yang kecil juga. Kalau tidak menggunakan sepenuhnya peruntukan tersebut, memang akan dipulangkan balik. Tidak perlulah ini menjadi satu isu lah. Sebab benda ni bukan mudah kerana memang akan audit nanti. Jadi not really an issue di mana berapakah kos sebenar projek untuk KK Skybridge ini. Kalau dikatakan 31 juta, insya-Allah memang betul lah 31 juta. Tetapi 31 juta itu terlalu mahal atau tidak? Berbaloi atau tidak untuk projek seperti KK Skybridge ini? Ini benar perkara yang sukarlah untuk kita nilai kerana harga-harga ini telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkenaan, yang pakar dan arif mengenai benda-benda tersebut ini. Untuk menyatakan suatu projek itu berbaloi atau tidak, mahal atau tidak, is very difficult kerana banyak variables yang menentukan harga sesuatu projek. Okay? Seperti kawasan, masa, inflasi dan sebagainya. It's very difficult. Tetapi apa yang kita boleh nilai ialah keberkesanannya terhadap masyarakat kita ni. Berbaloi ataupun tidak. Hanya masa yang akan menentukan. Kita lihatlah dalam 5 tahun, 10 tahun ini, KK Skybridge ini akan memberi impak kepada kehidupan penduduk lokal di kawasan Kota Kinabalu secara amnya. Semoga kita sama-sama boleh menggunakannya dan menjaganya bersama.